أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayat dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayat dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini pengajian kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu akan disambung lagi pada malam ini insya-Allah. Mengenai wasiat yang kedua di antara wasiat-wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, iaitu pada nombor yang ke-15 yang merupakan sebahagian daripada isi kandungan wasiat yang kedua Syekh Abdul Qadir, iaitu berkata Syekh Abdul Qadir yang maksudnya seseorang Muslim hendaknya menyegerakan bertaubat atas dosa yang telah dilakukan, jangan ditunda-tunda. Jadi antara wasiat Syekh Abdul Qadir kepada kita selaku umat Islam ialah untuk menyegerakan taubat dan tidak melengah-lengahkannya. Kita sebagai Muslim, sebagai seorang manusia yang Muslim, tidak terlepas daripada salah dan silap. Di dalam hadis dijelaskan kullu bani adama khata', setiap manusia banyak salah dan silapnya, banyak dan berulang kali salah dan silapnya. Wa khairul khata'in tawabun, dan sebaik-baik
dari kalangan orang-orang yang banyak salah dan silap ini ialah orang yang banyak pula taubatnya kepada Allah. Pertama sekali, riwayat ini menjelaskan kepada kita bahawa semua manusia, tapi semua di sini perlu kita fahami bahawa ada pengecualiannya. Sekalipun dari segi bahasanya kullu itu maksudnya semua, tapi dari segi penafsiran syariahnya ada perkara-perkara yang ada pengecualian. Inilah yang merupakan kepakaran ulama-ulama kita untuk memahami perkara-perkara seperti ini. Kalau kita yang tidak ada pengetahuan yang luas, yang mendalam, hanya sekadar tahu bahasa Arab, maka kita akan faham setiap manusia lah. Bila kita sebut setiap manusia, akan bertembung dengan keyakinan kita. Apa keyakinan kita? Para Nabi dan Rasul itu maksum, dan mereka juga manusia. Jadi kalau kita memahami hadis ini dengan arti setiap orang, berarti termasuk para Nabi dan Rasul. Jadi perlu kita fahami bahawa setiap perkataan setiap itu dalam penggunaan bahasa Arab tidak bererti semuanya. Ada kalanya bermaksud semuanya, tapi ada kalanya perkataan ini digunakan di dalam bahasa Arab dengan makna sejumlah. Kalau semuanya itu disebut lil jami', tapi kalau untuk sejumlah, tapi bukan semuanya, lil majmu' namanya. Ini rahsia bahasa Arab. Tapi malangnya kadang-kadang kita ni mengaji, kadang-kadang orang kita lah mengaji lalu cepat berasa alim. Cepat berasa alim. Jadi benda-benda macam ni lah kadang-kadang kita langgar pedoman-pedoman ulama-ulama kita dulu, kerana kita rasa kita alim serba-serbi. Kullu semua kan. Tafsiran kita tu. Jadi tanpa kita sedar dalam kes macam ni, kalau kita terjemah, itulah makna dia. Kullu bani Adam, setiap manusia. Tapi kita menjadi keyakinan kita sudah sedia maklum, kita meyakini para Nabi dan Rasul itu maksum statusnya. Jadi kalau kita terjemah di sini dengan makna semua, termasuk jugalah para Nabi dan Rasul. Sudah berlaku pertembungan, perlawanan. Jadi hakikat sebenarnya bahawa kullu dalam penggunaan bahasa Arab pun banyak kegunaan dia. Jadi bagi yang memahami ilmu ini, mempelajari dengan mendalam, mengikuti pedoman-pedoman ulama-ulama dulu, dia dapat cam lah, tak berlakulah pertembungan. Kalau kita tak mengaji secara menyeluruh, tidak ambil pedoman ulama-ulama, banyak bertembung lah. Banyak bertembung. Hadis ni kata semua orang salah. Mengaji akidah pula pada Nabi dan Rasul, tak ada salah dan silap, tidak ada dosa. Mana ni? Inilah benda-benda yang perlu kita fahami baik-baik. Jadi pertama sekali, hadis itu menjelaskan setiap manusia yang dikecualikan para Nabi dan Rasul, kerana mereka bertaraf maksum, khata', banyak salah, banyak silap, banyak dosa. Dan ini lumrah. Jadi perlu kita fahami bahawa salah, silap, dosa itu sesuatu yang hampir-hampir tak nak pisah lah daripada manusia ni. Tetap ada. Cuma kita ini diajarkan, sekalipun itulah yang dijadikan Allah, sekalipun itulah yang ditetapkan oleh Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala ni memberi pedoman kepada kita. Wa khairul khata'in tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak salah dan silap ini, orang yang banyak pula taubatnya, kembalinya kepada Allah. Apa arti taubat?
Taubat ini maksudnya kembali ke pangkal jalan setelah terbabas, tersasul, terbabas melanggar perintah Allah, terbabaslah tu, balik, asal balik. Kita menginsafinya, menyadarinya, beristighfar dan berazam untuk tidak mengulangi. Kalau andai kata sampai waktunya terjadi sekali lagi, cerita lain. Kadang-kadang salah faham menyebabkan kita tersalah langkah. Aku rasa aku ni buat semula lagi. Kalau aku taubat pun aku rasa tak pakai mana ni, sebab aku rasa aku akan buat semula lagi. Ini adalah kefahaman yang salah dan menjadikan orang berlengah-lengah daripada bertaubat, istighfar dan taubat. Kerana kefahaman yang salah ni. Dia fikir sekarang ni aku sedar sekejap, tapi aku rasa aku tak tahan lama. Kali aku buat pula. Jadi aku rasa tak guna aku taubat dulu. Aku rasa tak sedap dah. Sekalipun sekarang aku tengah sedar. Ini petua salah. Jadi yang dikendakinya, kita ini bila melakukan kesalahan hendaklah menyadari, lalu memikirkannya, menyadarinya, mengisafinya, dan terus bertaubat dan tanam azam usaha untuk tidak mahu mengulangi. Sekiranya berulang kembali, itu cerita lain. Tapi pada waktu tu hendaklah kita cuba tanam azam, aku tak mau buat. Bayang aku nak lawang ke mana-mana pun. Niatnya, hasratnya, kemahuannya tak mau buat. Allah, aku buat bodoh benda ni. Aku berusaha tak mau buat dah. Itu dinamakan sebagai azam, yang merupakan sebahagian daripada tuntutan taubat. Tapi sekiranya berlaku balik pengulangan lepas daripada itu hal lain, cerita lain. Kita sudah memenuhi tuntutan tadi itu, bahawa disuruh kita ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membetulkan, baiki balik pada asal. Tertinggal ataupun kita terbuat perkara yang dilarang atau tidak melaksanakan yang disuruh, balik pada asal, balik, betul balik. Itu makna taubat. Usaha kita, niat kita untuk membetulkan. Terjadi lagi cerita lain, terjadi lagi selepas dua itu cerita lain. Jadi Syekh Abdul Qadir berpesan kepada kita supaya menyegerakan taubat. Yani bila melakukan kesalahan, kita teringat, tersedar, istighfar dan tanam azam, usaha, azam, niat, hasrat untuk tidak mengulangi, tanam dengan beristighfar. Itu masuk bersegera. Nanti esok lusa itu cerita lain. Jangan ditunda-tunda, kata Syekh Abdul Qadir. Kenapa? Kerana taubat ini bila memenuhi syaratnya diterima Allah. Sekalipun ada khilaf ulama dalam membahaskan apakah diterima secara total ataupun zon yang tinggi diterima, itu khilaf ulama. Yang penting bahawa insya-Allah diterima oleh Allah taubat-taubat yang memenuhi syaratnya. Tentang syarat taubat pula, itu pun ulama berselisih dalam menjelaskannya. Al-Ghazali menyenaraikan syarat 2-3. Al-Imam Asy'arani yuisa je syarat. Dan itu lebih dekat dengan hadis, tapi apa yang dijelaskan oleh Al-Ghazali ada maksud, ada kehendak-kehendaknya, ada asas-asas dia. Tapi kita ambil syarat mudahlah yang disebut oleh Al-Imam Asy'arani. Dia kata syarat taubat adalah an-nadam. Menyesal aku buat benda ni. Itu syarat. Lalu kita beristighfar dan bertaubat. Ikut penjelasan Asy'arani, itu dikira sudah memenuhi syarat dia. Adapun bila kita menyesal ni, dia akan datanglah bila ada penyesalan ni, maka timbullah langkah-langkah selanjutnya, iaitu kita berusaha untuk tidak mengulanginya dan sebagainya lagi. Itu kesang daripada dia, kata Sya'rani. Al-Ghazali menyenaraikan dia sebagai syarat. Kita tinggal perbuatan buruk kita tu dan tanam azam tak berulang lagi dah. Dan sekiranya kesilapan kita itu berkait dengan orang lain, kita selesaikan sekiranya boleh diselesaikan. Huraiannya panjang, saya tak nak hurai sini, panjang. Sekiranya boleh selesai, dengan erti ada kes-kes tertentu melibatkan orang kita tak boleh nak selesai.
Dan kalau kita cuba nak sesal, kadang-kadang jadi kohor-paroh. Contohnya lah, kita pernah ambil barang orang hak dia sayang, barang hak dia, barang berharga dia, kita pernah ambil. Tapi kita ni tengah mangan masa tu, habis guna habis dah, kemudian kita mari sedar barang tu barang hak dia jaga sungguh, hak dia sayang sungguh barang tu. Mungkin tak ada tempat nak cari tempat lain dah. Jadi dia ambil, dia jual ke mana ke, tak ada. Dia pula pada waktu tu jadi apa kedana juga. Tak ada dah, nak kati pun tak lepas dah. Tapi ada kesedaran. Jadi nak sesal, nak bayar, tak ada. Tak mampu dah. Jadi pilihan yang ada, minta halal je lah. Tapi mikir dua kali, minta halal dengan dia, berat ni. Kena molek, kena lepak dia pula sedih lagi. Jadi dia rasa zon dia tinggi. Payah nak sesal ni. Tapi melibatkan orang. Perkara-perkara seperti itu dijelaskan oleh Al-Ghazali di dalam Minhaj Al-Abidin. Ada benda yang diberi keuzuran. Atas kiki yang melibatkan orang yang cuba nak sesal tapi tak nampak jalan nak sesal. Maka doa. Berpindah kepada step selanjutnya, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan taubat kita diterima olehnya dan dijadikan orang ini tidak tuntut kita di akhirat nanti. Dia redha, dia maafkan kita. Itu ada pilihan-pilihan dia. Jadi wasiat Syekh Abdul Qadir supaya kita ni supaya bersegera bertaubat dan tidak ditunda-tunda. Kenapa tidak ditunda-tunda? Kerana kita tidak tahu bila kematian kita. Tapi kalau kita bertaubat, yang itu kita selesai. Sudah dikira selesai. Kejadian yang akan datang itu hal lain. Hal lepas tu, bila kita bertaubat kepada Allah, diselesaikan. Jadi kalau kita tunda-tunda, datang kematian, itu menjadi tanggungan kita. Tak selesai, fail tak tutup. Fail tak tutup. Kita akan tanggung sampai bila-bila. Tapi kalau taubat, dengan memenuhi syarat utamanya, penyesalan, ataupun ada syarat lain yang disebut oleh Al-Ghazali, dikira selesai. Gitu. Maka andai kata kita menghadapi kematian lepas daripada itu, yang itu sudah selesai. Demikianlah kesilapan-kesilapan kita yang lain. Itu pesan Syekh Abdul Qadir. Supaya apa? Supaya kalau andai kata nyawa kita diambil oleh Allah, kita tak tanggung banyak perkara. Tak tanggung beban dengan taubat kita itu. Yang ke-16, seorang Muslim tidak bosan-bosan untuk memohon ampunan kepada Allah siang atau malam. Antara wasiat Syekh Abdul Qadir supaya kita ini jangan bosan beristighfar, mohon keampunan kepada Allah. Dan kita menjadi tradisi dah dalam masyarakat kita ini, dan tradisi yang baik. Lepas daripada solat, Tok Imam mengepalai bacaan wirid, antaranya istighfar. Itu adalah amalan yang baik. Jangan layanglah petua-petua hari ni hak kata bid'ah, itu jangan layanglah. Itu petua-petua yang sakit. Petua datang dari orang sakit, jangan pakai. Petua orang sakit kan tu. Jadi istighfar ini Syekh Abdul Qadir menganjurkan kita supaya jangan bosan-bosan, tak kira ke masa. Nabi dalam riwayat, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah 70 marratan fil yaumi atau kama qala. Aku, kata Nabi, ditutup hatiku. Ada kalanya ditutup hati oleh ditutupnya. Tertutup hati Nabi ni ada makna khusus, bukan seperti tutup hati kita ni. Dan saya tak nak jelas lagi di sini. Tapi nak beritahunya bahawa kata Nabi, dan aku ini beristighfar 70 kali sehari. Ada riwayat menyebut 100 kali sehari. Itu Nabi yang tarafnya maksum. Istighfarnya itu 70 kali, 100 kali menurut riwayat yang berbeza. Jadi kita ni macam mana? Batu Syekh Abdul Qadir menganjurkan kita supaya melazimi istighfar. Dan banyak fadilatnya. Kalau kita sedih, tengah menghadapi masalah,
banyakkan istighfar. Salah satu pedoman, salah satu cara penyelesaian masalah adalah beristighfar. Atas dasar apa? Hadis Nabi beritahu kepada kita. Hadis Nabi menjelaskan, man lazamal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang melazimi istighfar, jadi kebiasaan dia dah. Kakang istighfar, astagfirullah. Dia istighfar ni banyak sirah, ada yang panjang, ada yang pendek. Paling kurang astagfirullah. Cukup dah astagfirullah. Padang dah. Astagfirullah. Ataupun kita cari ayat sirah yang lebih panjang, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjang lagi. Ada panjang lagi. Istighfar kabir dan macam-macam jenis istighfar lagi. Panjang lagi kalimah-kalimahnya tu. Tapi tak kisahlah. Yang penting namanya istighfar. Sekalipun dengan kalimah yang paling pendek, astagfirullah. Astagfirullah, biar banyak diulang-ulangi. Itu pesan Syekh Abdul Qadir. Kenapa? Kerana melazimi istighfar menjadi salah satu sebab Allah Ta'ala membuka jalan pelepasan daripada masalah. Ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Setiap kesempitan itu ada jalan keluar. Kita ini sebagai manusia, kesempitan hidup ni, dugaan hidup, halangan hidup, tak boleh nak lari. Tak boleh nak lari. Cuma sikit banyak, berat ringan. Tak boleh nak lari. Orang kaya, musibah orang kayanya. Orang miskin, musibah orang miskinnya. Orang yang berjawatan, ada musibah dia. Orang yang berkedudukan, ada musibahnya. Raja ada masalah dia. Rakyat ada masalah dia. Orang kaya ada masalah dia. Orang miskin ada masalah. Semua orang ada masalah. Orang sihat ada masalah dia. Orang sakit ada masalah dia. Jangan kita rasa orang sakit ada masalah, orang sihat tak ada masalah. Banyak masalah lain lagi. Masing-masing ada masalah sendiri. Jadi dalam hidup ini setiap orang ada masalah sendiri. Tak boleh nak elak. Yang lebih penting bukan masalah itu, jalan keluar, jalan penyelesaian bagi masalah. Itu yang kita nak. Nak lari tak boleh nak lari. Tetap ada masalah. Yang kita kena belajar, yang kita kena cari jalan pelepah. Masalah kita ada tu, guna nak pelepah dia. Itu Nabi ajar. Maka antara caranya melazimi istighfar. Dan itulah yang dipesan, diwasiat oleh Syekh Abdul Qadir. Man lazamal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Allah akan menjadikan daripada setiap kesempitan itu ada jalan pelepah dia, jalan keluar dia. Yang kedua, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dia akan memberi rezeki daripada sumber-sumber yang tidak dijangka-jangka. Jadi pedomannya berdasarkan hadis ini, kalau kita ada menghadapi kesempitan, kesusahan, salah satu caranya banyakkan istighfar. Yang kedua, kalau kita menghadapi masalah rezeki, kesempitan rezeki, halangan rezeki, salah satu caranya adalah melazimi istighfar. Itulah yang dipertunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Abdul Qadir berpesan supaya jangan bosan-bosan beristighfar. Kerana banyak fadilatnya. Bahkan menjadi sebab bala itu tidak diturunkan Allah. Menjadi sebab ada beberapa sebab terhalangnya azab Allah Ta'ala. Apa sebabnya? Kalau dalam Al-Quran, antara yang disebut dalam Al-Quran, wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah Ta'ala tidak akan mengazab, menurunkan azab kepada mereka sedangkan engkau berada bersama mereka itu. Apa artinya? Kewujudan orang-orang soleh, ahli-ahli ibadah, ahli-ahli taqwa, ahli ma'rifat dalam masyarakat menjadi sebab
sebahagian daripada musibah itu tidak tertimpa kepada masyarakat. Kita kena ingat orang soleh, orang yang wara', alim ulama yang soleh, para awliya, para salihin, ahli ibadah, ahli taqwa yang duduk dalam masyarakat ni menjadi sebab musibah-musibah sebahagiannya itu dihindarkan, disisih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kerana amalan istighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak mengazabkan mereka itu sedangkan mereka ini beristighfar. Jadi rupa-rupanya tak kecil fadilatnya. Tidak kecil. Iaitu orang-orang masyarakat, kalau sesebuah masyarakat ke ahli Korea ke, mereka ni melazimi istighfar, ternyata menjadi sebab Allah Ta'ala hindari sebahagian daripada azab sengsaranya. Kecuali yang sudah ditakdirkan Allah itu, dia kata apalah, dan ada sebab-sebabnya lah. Tapi menjadi sebab kepada terhindarnya musibah-musibah. Apabila seorang Muslim telah berlaku demikian, yakni melaksanakan wasiat-wasiat seperti yang dianjurkan oleh Syamsul Qadir, ia akan mendapat rahmat darinya. Dia akan mendapat rahmat Allah. Sebenarnya inilah yang paling kita perlukan, rahmat Allah. Kalau tidak ada rahmat Allah, semuanya tidak bererti. Tidak ada erti. Yang menjadikan semua perkara ini bererti untuk kita bila ada rahmat. Kadang-kadang ada rezeki, tapi kita dah nak pakai. Dah nak pakai. Banyak kadang melempar-lempar duit kita, tapi hanya sebahagian je oleh kita pakai. Orang lain dah nak pakai. Jadi rezeki orang lain. Sebab tu rahmat. Kadang-kadang rezekinya agak sederhana, tapi cukup lumayan. Cukup untuk hidupnya. Nyaman hidupnya. Bahagia hidup. Jadi kenapa semua ini? Ukurannya apa? Banyak. Ukurannya bukan banyak sikit, tetapi rahmat atau tidak. Rahmat sikit, tapi kalau dengan rahmat Allah sangat bererti. Banyak, tapi kalau tidak ada kerahmatannya tidak berguna. Jadi yang lebih penting adalah rahmat. Maka itulah yang kita mohon kepada Allah. Kita dianjurkan supaya minta dengan Allah supaya memberi rahmat kepada kita. Kerana bila ada rahmat ni, yang lain semuanya akan bererti, berharga, bermakna. Dan dijauhkan dari api neraka. Jadi sesiapa yang melaksanakan wasiat-wasiat ini, maka antara natijahnya itu mendapat rahmat Allah dan insya-Allah dijauhkan daripada seksa api neraka. Hidup bahagia di syurga yang kekal. Syurga ini kekal dengan arti dikekalkan Allah. Kita mengaji Usuluddin, yang maha kekal itu hanyalah Allah. Tidak ada yang lain yang kekal. Dan Allah itu Maha Esa. Maha Esa dengan arti tak ada lain. Yang lain dari Allah tak ada yang kekal. Lalu macam mana dengan syurga ini? Bahasa yang betulnya dikekalkan. Tapi sudah menjadi kebiasaan kita, sudah menjadi kelaziman atas pengetahuan kita ni, syurga itu kekal. Tapi bahasa yang lebih tepat, syurga itu dikekalkan Allah. Dikekalkan. Tapi bahasa mudahnya, syurga itu kekal. Orang tahu belaka. Dan tidak menjadi kesalahan. Kadang-kadang kita hari ini keliru dari segi penggunaan bahasa. Lalu kita mudah menyalahkan sesuatu yang sudah sedia maklum diterima oleh umat Islam. Kerana keliru bahasa. Dulu contoh yang mudahlah. Penyembuh hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Asy-Syafi, penyembuhnya Allah. Tapi sudah menjadi kelaziman, sudah menjadi kebiasaan, dan sudah kita faham dah tu. Doktor juga dapat menyembuhkan penyakit, dapat merawat dan menyembuhkannya.
Tapi kita faham bahawa doktor ni sebab kepada kesembuhan. Tapi kita tak pakai lah, kerana menjadi biasa dah. Kita tahu faham dah, doktor ni menyembuhkan penyakit, Tok Bomo ni menyembuhkan penyakit. Biasa orang guna. Tobik ni menyembuhkan penyakit. Orang pakai gitu semua dah. Tapi dia faham menyembuh dengan ti menjadi sebab kepada kesembuhan. Tapi orang kita bila dia keliru sini, bahaya bahasa muni syirik dah ni. Ni kacau. Ni kacau. Itu penggunaan yang sudah sedia maklum. Orang tahu belaka. Doktor tu menyembuh dengan ti menjadi sebab kepada kesembuhan. Dalam keyakinan i'tikadnya hanya Allah yang menyembuhkan. Tapi bahasanya orang pakai macam tu. Inilah yang menyebabkan sesetengah orang mengharamkan, bahkan menganggap syirik solawat syifa yang diamalkan oleh ulama kita turun-temurun. Kerana keliru dalam bab bahasa ni, antara hakiki dan majaz. Allah menyembuhkan itu secara hakiki, tapi makhluk yang kita nisbahkan kepada menyembuhkan itu secara majazi. Ini sudah sedia maklum. Dan dalam Al-Quran pun diguna dua-dua ni. Dua-dua pesan ni digunakan dalam Al-Quran. Dalam bab hidayat. Bab hidayat. I'tikad kita, keyakinan akidah kita, tidak ada yang dapat memberi hidayat melainkan Allah. Dan antara nama-nama Allah, Al-Asma' Al-Husna Al-Hadi, yang memberi hidayat. Tidak ada lain dah. Hanya Allah memberi hidayat. Maka sebab itu disebut dalam Al-Quran, Nabi Muhammad menurut tafsiran, pendapat yang masyhur lah, kita ambil pendapat sekalipun ada khilaf sikit, bahawa Abu Talib itu mati dalam keadaan tidak beriman. Pendapat yang masyhur lah yang ditepakan. Dan Nabi ni kasih sangat kepada Abu Talib, kerana jaga dia, kerana sangat membantu Islam. Maka ayat diturunkan ni dikaitkan dengan kesedihan Nabi inilah. Allah Ta'ala turunkan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi hidayat kepada orang yang kau kasih. Sebab yang memberi hidayat hanyalah Allah. Itu hakiki namanya. Pemberi hidayat yang sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Quran yang sama menjelaskan kepada kita bahawa Nabi Muhammad juga memberi hidayat. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar dapat menghidayatkan ke jalan yang lurus. Tadi kata tak boleh. Ayat lain. Ni ayat ni kata boleh pula, ni ayat lain. Mana ni? Tidak bertentang. Yang bertentang tu kefahaman kita, salah tafsiran kita. Secara hakikinya ayat tadi, bahawa engkau wahai Muhammad tidak dapat beri hidayat kepada sesiapa pun, termasuk orang yang kau kasih. Tapi ayat yang kedua menyatakan bahawa engkau Muhammad menjadi sebab manusia ini dapat hidayat. Tapi dua-dua dipakai perkataan ringkas belaka, memberi hidayat. Memberi hidayat. Tapi kita faham maksudnya, bahawa Nabi Muhammad memberi hidayat ni dengan arti menjadi sebab manusia mendapat hidayat. Jadi kalau kita faham penggunaan ini, tidak ada masalah lah dengan salawat syifa yang diamalkan oleh alim ulama kita sejak turun-temurun tu. Tapi bila kita tak faham perkara ni, keliru perkara ni, kelirulah bab tadi tu. Kita akan katalah bahawa salawat itu mengandungi syirik, merosakkan akidah. Ini kekeliruan, kecelaruan. Kelak di akhirat ia akan bertemu Allah. Bertemu pula dah. Di akhirat bertemu. Kita bahasa bertemu ni seolahnya dalam pemikiran kita ada tepat lah temu situ. Bila sebut temu ni, sekarang tak temu kat kita temu, berarti ada tepat dia lah tu. Ini hanyalah bahasa kita. Dalam keyakinan kita biar jelas bahawa keyakinan ahlu sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat mukhalafah, yakni tidak menyerupai.
segala makhluknya. Itu dinaskan dengan qat'i, dengan yakini ayatnya dan maknanya dalam Al-Quran, iaitu dengan jelas. Dilalah dia tu ayatnya pun yakini kerana ayat Al-Quran, maksudnya pun yakini, meyakinkan. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa. Allahus Samad, Allah ni tempat bergantung, berpaut, berhajat segala makhluk. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Itu dalil kepada sifat yang kita belajar dalam Usuluddin mukhalafah, ataupun ayat hak duduk tengah sikit, ayat panjang sikit. Ayat tadi tu ayat hak tepi, ayat yang orang ingat belaka. Ramai orang ingat ayat ni. Tapi kalau nak ambil ayat hak duduk tengah sikit, laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Jadi ayatnya ini jelas tarafnya dan petunjuk dilalahnya jelas. Tidak ada unsur-unsur syubhah, unsur-unsur kesamaran, tak ada. Tasyabuh tak ada, jelas. Inilah yang perlu kita pegang. Jelas taraf ayatnya dan dilalah petunjuk ayatnya jelas. Maka ulama Usuluddin menyimpulkan ini di dalam kaedah sifat 20-nya sebagai sifat mukhalafah, yakni Tuhan tidak menyerupai sesuatu dan tidak ada sesuatu yang menyerupai Tuhan. Baik, tafsiran kepada sifat ini, yakni salah satu di antara sifat-sifat salbiyah ini, tafsirannya bahawa maksud Tuhan tidak menyerupai sesuatu itu, yakni tidak bertempat, tidak melibatkan tempat, tidak melibatkan rupa, tidak melibatkan masa dan sebagainya. Itu huraian dia. Dan inilah yang perlu kita pegang kukuh-kukuh. Jangan sekali-kali mensabitkan tempat di sini bagi Tuhan. Itu adalah perkara yang berlawan dengan apa yang diijma'kan di dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesiapa yang mengajarkan bahawa Tuhan itu disabitkan dengan sifat, dengan tempat-tempat tertentu, lalu mendakwa Ahlus Sunnah, itu adalah bohong, pembohongan. Itu bukan i'tiqad akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekalipun didakwa sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu bukan pakej dia. Sudah diijma'kan oleh ulama Ahlus Sunnah bahawa Tuhan itu tidak berkait dengan sebarang tempat. Sudah diijma'kan, tidak ada khilaf lagi di kalangan ahli sunnah. Berarti kalau ada yang pegang lain daripada tu, dia bukan kelompok Ahlus Sunnah wal nak letak nama apa-apa kau andalah. Ahlu tu ahlu ni kau andalah. Ahlus Sunnah wal Funnah ke, letaklah apa-apa pun. Tapi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama pilih sendiri. Nak letak nama apa? Pakej tu. Jadi bertemu Allah dengan erti iaitu kita akan kembali ke akhirat, dan antara nikmat-nikmat yang paling besar di akhirat nanti bagi orang mukmin dapat melihat Allah, yang dinamakan ru'yatullah. Jadi melihat Allah di sini tidaklah bererti Tuhan itu sudah ada rupa sehingga boleh dilihat, tidak. Tapi apa yang perlu kita faham, manusia ini diberi kemampuan untuk melihat Allah yang kekal dengan sifat asalnya, iaitu mukhalafah. Sekarang ni kita tidak diberi kemampuan tu, jadi yang perlu kita ngejahnya bahagian kita ni, bukan bahagian Tuhan tu. Sekarang tak boleh nak tengok sebab mukhalafah. Akhirat boleh tengok, berarti tak mukhalafah lah. Jangan ngejah bahagian tu.
Mengajar bagang kita ni. Sekarang kita tak mampu. Di akhirat diberi kemampuan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah sehingga dapat mencapai maksud itu. Kena faham gitu. Kerana dalil tentang bertemu dan melihat Allah ini dinaskan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, bahkan mutawatir. Di syurga ia bersama bidadari. Ini antara nikmat-nikmat yang diberitahu dan dijanjikan. Bidadari-bidadari mengenderai kuda-kuda yang berwarna putih. Ini semua nikmat-nikmat. Bersukaria dengan hur. Hur ni digandakan dua perkataan. Hur ni bidadari jugalah, yang bermata putih. Kemudian menghirup aneka aroma, bau-bauan yang sangat wangi, yang sangat harum, dan diiringi melodi-melodi, yakni kalau kita cakap muzik lah, irama para hamba sahaya wanita yang cantik, yakni suara ataupun melodi-melodi, nyanyian-nyanyian daripada para hamba wanita yang sangat cantik. Semua ini merupakan nikmat-nikmat yang disediakan di dalam syurga. Tetapi antara sekian banyak nikmat-nikmat itu, yang paling tinggi nilai nikmatnya adalah melihat Allah. Antara sekian banyak, dengan bidadarinya, dengan syurganya, dengan makanan lazatnya, minumannya, dengan macam-macam lagi lah, dengan singgasananya, dengan istananya disediakan Allah, kesenangan yang tidak terjangkau, yang tidak terfikir. Tapi antara sekian banyak tu, nikmat yang paling besar sekali ialah nikmat melihat Allah. Sebab tu bagi ahli makrifat, mereka itu tak pandang sangat benda ni. Bukan tak ambuh, tak pandang. Kerana mereka pandang kepada nikmat yang paling besar, iaitu melihat Allah. Tapi ada orang menyalah tafsir kata-kata ahli tasawuf dalam bab ini. Sedangkan mereka itu berkata tidaklah bermaksud tambuh benda-benda gini. Tapi biasalah, ada orang bila dak berakhir kok, dia takwil macam-macam lah. Dia dak berakhir je. Bila dak berakhir kok, dia buat cerita macam-macam. Kita pun gitu juga. Bila kita dak berakhir ke orang, kita akan buat cerita bukan-bukan. Bila dak berakhir ni, kita kurang jujur. Jadi yang sepatutnya kita kena belajar menjadi seorang yang jujur. Orang kita berakhir ke tak berakhir ke, biar kita adil dalam menilai, adil dalam menjelaskan, adil dalam membahaskan. Kita suka ke tak suka ke, biar adil sifatnya. Tapi kita ni terpengaruh. Bila tak berakhir kok, lain lalu. Lain lalu. Itu sikap kita yang tidak adil. Abang kita tidak munsif. Dan nyakit ini terkena pada alim ulama pun kena. Sebab dia bukan masalah jahil tak jahil, masalah hati sihat tak sihat. Tu nyakit dia. Bukan jahil tak jahil, serupa je tu. Ni alim sikit, ni jahil sikit. Tapi kadang-kadang hak alim ni kadang-kadang bezanya sihat tak sihat je. Kalau hatinya sihat, dia jadi munsif, jujur dalam penilaian. Tapi kalau hati tak sihat, alim pun dia tetap dia akan perwing kot lain. Orang disuka lain, tak suka lain lalu. Alim ulama sewajarnya jauh daripada sifat-sifat seperti ini. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu insya, dan kita pun musim kurang sihat, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung kuliah pada kali-kali yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.